Assalamualaikum. Oke dokter, boleh kita mulakan terus? Boleh, insyaAllah. Oke. Oke. Oke, Zah? Boleh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi wabarakatuh. kepada Dr. Mapatan atas kesudian bersama-sama kita pada malam ini, memberi ruang dan peluang lah kan untuk kita sama-sama dalam podcast Bani Cikgu. Oke, Podcast insyaAllah. santai-santai bagi memenuhilah tugasan yang telah diberikan oleh pensyarah lah. Okey, sebelum tu terima kasih juga kepada doktor kerana bersama-sama kita, dan terima kasih pada kawan-kawan. Saya akan perkenalkan dulu ahli-ahli podcast kita pada malam ini. Saya sendiri Ahmad Isyamuddin, Cikgu Komar dan juga Cikgu Eza lah. Kami ini merupakan student master mood cuti sekolah pesisir, bimbingan dan kaunseling opsi lah. Okey doktor? Okey, baik doktor. InsyaAllah. Alright. Kita terus masuk pada kita punya fokus perbincangan pada hari ini. Okey, bolehkah doktor perkenalkanlah diri doktor serba sedikit serta latar belakang pendidikan yang membawa kepada kerjaya doktor hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tuwassir, Rabbi tamin bi khair. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, ribuan terima kasih kepada Ahmad Isyamuddin. Saya pun kurang pasti cikgu ke atau bukan cikgu ni, atau kerjaya sebagai apa ya. Cikgu. Oh, cikgu juga. Okey, Cikgu Ahmad Isyamuddin, sahabat saya Cikgu Komar yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Sabah. Cikgu Eza, selamat datanglah ya. Terima kasih kerana menjemput saya dalam podcast ya. Bukan keluar sekejap ini kan. Okey, jadi alhamdulillah ribuan terima kasih kerana memilih. Ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang cukup besar lah ya. Berdasarkan pesanan sipu saya PM Dr. Haji Mak Nur Saper, semakin kita tinggi, semakin kita sampai ke kemuncak, jangan lupa untuk kita mengenang balik sepanjang apa yang telah pernah kita lalui ya. Sebab jadi terus memberikan ilmu, terus menabur ilmu, terus memberi manfaat kepada orang lain ya. Jadi alhamdulillah saya teruskan kepada persoalan pertama berkenaan dengan latar belakang pendidikan. Saya Mapatan bin Sudin ya, mendapat pendidikan awal di sekolah menengah pada tahun 1989 hingga 1995 ya, di Sekolah Berasrama Penuh Lahad Datu yang sekarang dikenali dengan Sekolah Menengah Sains Lahad Datu ya, sehingga tingkatan 6. Pada ketika itu matrikulasi belum ada lagi ya. 1996 baru diwujudkan ya matrikulasi. Jadi asal dulu nama Sekolah Menengah Sains ni SBP Lahad Datu ya. Kemudian menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1996 sehingga 1999. Kemudian pada ketika itu saya mengambil degree dalam bidang psikologi ya, sebab UKM pada ketika itu belum ada bimbingan dan kaunseling. Kemudian pada 2001 saya menyambung pengajian diploma pengurusan kaunseling Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pada tahun 2017 saya menyambung pengajian dalam bidang sarjana bimbingan dan kaunseling juga secara separuh masa ya. Bukan full time. Jadi sepanjang 2 tahun tu tidak ada cuti saya lah, Sabtu Ahad setiap minggu. Selama 2 tahun tu bergelombang perjalanan dari Lahad Datu ke Tawau, Lahad Tawau ke Lahad Datu ya.
Jadi itu cabaran yang cukup sengit lah ya. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 saya menyambung pengajian di peringkat ijazah Doktor Falsafah dan terhenti seketika disebabkan COVID-19. Saya sambung semula pada tahun 2020 dan kemudian alhamdulillah telah mendapat perakuan senat pada tahun 2024 lah, awal tahun 2024. Ya, jadi sekarang saya adalah merupakan guru cemerlang, bimbingan dan kaunseling. Untuk pemakluman rakan-rakan cikgu, saya daripada Potipolah sehingga 52 adalah merupakan guru cemerlang lah, bimbingan dan kaunseling. Dan sekarang saya mengajar di SMK Terusan Lahadatu Sabah ya. Kalau Encik Komar kenal sangat dengan saya lah nih. Oke, jadi itu serba sedikit lah latar belakang diri saya dan juga latar belakang pendidikan saya, insya Allah. Wah, hebat dokter. Menjadi inspirasi lah, terutamanya kepada kami ini yang sedang melanjutkan pelajaran, yang kadang-kadang rasa mau macam mau tarik diri, rasa macam mau berhenti kan dokter. Adakah juga rasa begitu dokter sepanjang perjalanan? Ya. Jadi itu biasa, perasaan-perasaan itu biasa. Kadang-kadang kita pun tercabar kalau Dr. Prof. Dr. Nasir Bistamam dengan Prof. Azisha, dia cakap satu saja. Kamu yang daftar, kamu yang mau belajar. Kamu yang cari, dia cakap kata-kata pedas, kamu yang cari masalah. Kenapa pula kamu yang timbulkan masalah? Jadi itu cabaran kuat lah kan. Sebab keputusan semua kita yang buat. Tapi kenapa pula kita yang henti? Bukan tiada paksaan kan untuk kita belajar. Jadi cakap, teruskan. Itu sajalah kata-kata semangat. Dan yang paling penting bagi saya, orang sudah tahu nih kita buat master. Jadi kalau kita berhenti, macam mana kan pandangan orang. Itu cabaran lah. Itu semangat yang saya bawa lah. Alang-alang menyeluk Pekasam. Iya, betul-betul. Ala-ala biar sampai ke Pangkalengan. Biar sampai ke Pangkalengan. Oke, mantap. Baik, terima kasih dokter. Itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan diri dan latar belakang pendidikan dokter lah. Yang kita boleh, mungkin di luar sana kan, anak-anak muda yang sedang menyambung dalam bidang master, terutama kita lah kan, bertiga boleh mencontohi lah semangat, kecekalan, kekuatan daripada dokter sendiri. Oke, Eza, macam mana Eza? Boleh teruskan? Boleh. Okey. Doktor perkenalkan diri. Saya perkenalkan diri dulu lah. Saya Boleh. Cikgu Eza daripada Kuching, Sarawak. Saya orang Kuching. Jauh. Jauh dari Sabah sikit lah. Okey. Jadi macam yang kita tahu, sebelum adanya pelangi pasti ada hujan dulu, ada susah dulu. Sebelum ada senang pasti ada susah dulu kan. Jadi saya nak bertanya pada pendengar yang lain pun mungkin nak mengetahui apakah satu cabaran terbesar yang pernah doktor lalui sepanjang kerjaya doktor sebagai seorang kaunselor yang cemerlang sampai sekarang ni kan. Jadi boleh doktor share ke apa satu cabaran terbesar yang doktor dah lalui? Okey, jadi alhamdulillah, terima kasih ya Cikgu Eza datang daripada Kuching ya. Saya sudah sampai ke Kuching tu jalan darat. Jalanan cukup jauh. Jadi alhamdulillah ya, cabaran yang cukup terbesar ialah dari segi komitmen lah ya, dari segi komitmen terutama sepanjang sebab saya pun baru habis awal 2024 hari itu untuk PhD, di antara untuk seimbangkan di antara pembelajaran dan juga kerjaya lah ya. Terutama yang masa buat master tu, untuk makluman, petang hari Jumaat saya sudah kena bertolak ke Tawau ya. Ahad petang kena balik sudah ke Lahadatu. Isnin kerja. Itu cabaran yang cukup besar lah. Dan masa buat PhD pun saya buat secara part time ya, secara part time. Jadi cabaran cukup besar lah, sambil belajar dan juga sambil belajar ya. Dalam bidang bimbingan dan kaunseling juga ni cabaran yang cukup besar ni apabila kita membawa title lah, yaitu guru cemerlang. Jadi apabila kita membawa, bukan senang lah membawa title guru cemerlang ni ya. Di sekolah orang memandang kita dalam konotasi yang berbeza. Orang melihat kita, inikah guru cemerlang ya. Dan apalagi memegang title doktor sekarang ni, orang melihat
seolah-olah kita tahu semua. Tapi itulah, semakin kita tinggi semakin banyak kita tidak tahu. Jadi itu sebagai cabaran yang cukup besar. Dan yang ketiga, dari segi kerjaya guru bimbingan dan kaunseling nih, Tuan Komar nih lagi tahulah ya, dengan generasi sekarang nih semakin berbeza ya, semakin berbeza. Kalau yang sudah 25 tahun macam saya nih ke atas sudah berkhidmat nih, saya lalui generasi-generasi itu ya. Jadi cabaran cukup besar, dan sekarang ini pendekatan-pendekatan pun cukup berbeza, dan juga kaedah-kaedah pun cukup berbeza. Dan kerjaya kalau kita tidak pandai mengurus diri dan mengurus emosi, itu yang kadang-kadang ramai yang sudah burn out dan keluar daripada kerjaya sebagai guru ataupun guru kaunseling lah. Jadi cabaran ini cukup berat kerana kita sekarang ni seolah-olah kita ni bersendirian. Sebab di sekeliling kita semua menyalahkan kita. Tapi itulah ya, apa yang kita perlu buat, kembali kepada landasan, sebab kita sendiri yang memilih untuk menjadi guru. Itu kita sendiri memilih untuk menjadi guru. Jadi bila kita sendiri memilih untuk jadi guru, kita teruskanlah perjuangan dan dia juga niat kita ni lah ya, dan juga apa yang kita akan hasilkannya. Sebab perubahan diri seseorang itu bukan sekelip mata ya, sebab dia melalui proses. Jadi itu cabaran cukup besar lah ya, terutama dalam bidang pendidikan yang pelbagai sekarang ni ya, dan pelbagai tuntutan-tuntutan, terutama dari segi aspek pengurusan masalah sekarang ni banyak isu, banyak cabaran dari aspek deadline lah ataupun masa-masa. Jadi sekarang kita kena kejar masa. Jadi kena pandailah ya, kena bijak untuk mengurus masalah. Terima kasih doktor. Bila dengar doktor bercakap tadi, automatik termotivasi mengenal diri. InsyaAllah. Okey. Memang pasti perjalanan itu tak mudah. Dia Betul. memerlukan pengorbanan, masa dan duit juga. Betul. Kalau dalam lagi kita belajar, dalam kita bekerja, cabaran tu memang agak berat doktor. Saya mengakui juga mengalami masalah yang sama. Tapi buat kata doktor tadi, macam mana sekalipun ini adalah pilihan yang kita pilih. Jadi kita enjoy je lah jalan yang kita dah pilih ni sehingga ke hujungnya. Okey. Kita beralih kepada soalan yang kedua. Saya nak bertanya, soalannya adalah, pernahkah doktor mengalami satu kegagalan ataupun melakukan satu kesilapan yang besar dalam pekerjaan? Kalau ya, bolehkah doktor share sedikit macam mana doktor menghadapi masalah itu ataupun kegagalan itu? Okey. Dalam kerjaya ni dari segi kerja sebagai guru bimbingan dan kaunseling, saya sudah bekerja daripada tahun 1999 ya. Telah berpindah beberapa buah sekolah ya. Jadi beberapa kegagalan bagi saya ialah, yang pertama, kalau sekiranya pelajar tu ingin berhenti, kita tidak dapat pertahankan untuk dia bersekolah ya. Jadi itulah salah satu mungkin bagi saya, pilihan dia telah buat kan. Pilihan dia telah buat, kita cuba membantu dia agar terus bersekolah. Tapi itulah, bila pelajar ini berhenti, mengambil keputusan untuk berhenti, itu bagi saya kena refresh dan muhasabah diri baliklah ya. Kenapa kan berlaku sedemikian rupa? Adakah ilmu kita ni masih belum cukup dan sebagainya? Adakah kemahiran kita ni belum cukup dan sebagainya? Ataupun pendekatan yang kita gunakan ni belum cukup? Jadi itulah mungkin dalam segi-segi kegagalan, sebab kalau kita melihat semakin ramai pelajar yang berhenti, itu mungkin salah satu mungkin lah bagi saya lah kan, satu kegagalan bagi saya lah ya, sebab kita tidak dapat untuk membantu pelajar itu untuk meneruskan persekolahan. Namun kita kena rasionalkan diri balik. Kita kan sebagai guru kaunseling, kita ada limitasi, boundary ya. Sebab kalau kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat. Kita hanya membantu, memberi jalan, memberi tunjuk ajar dan memberi bimbingan. Jadi kita kena kita serahkan balik kepada Allah. Mungkin ada jalan yang terbaik untuk dia ya. Jadi bagi saya itu mungkin satu kegagalan bagi saya. Tapi
kita kena rasionalkan balik diri kita, tidak semua berada di tangan kita ya. Walaupun Betul. sebijak mana kita, bukan semua kita boleh, bukan semua boleh kita atasi di dalam dunia ini Boleh kita ya. control kan, Doktor? Kita ada limitasi, kita ada boundary. Kalau tidak, kita akan stres. Kita akan stres sendiri dengan apa yang berlaku itulah ya. Dan yang seterusnya untuk makluman, macam masa PhD pun saya pun hampir beberapa kali untuk berhenti. 3-4 kali tanya dengan penyeliah, saya mau berhenti kan, sebab lonely. Buat PhD ni lonely, very lonely. Kan dengan Lonely kerjaya journey sampai gitu jam kan. 6 dan sebagainya ya. Dengan tuntutan kerja di sekolah, sebab kita ni kan sebagai guru bimbingan dan kaunseling ini pun tuntutan di sekolah sangat banyak ya. Jadi dengan buat ini PhD lagi, tapi alhamdulillah ya, saya pegang kepada satu, insya-Allah ya. Kita teruskan, manisnya tu ada di ujung ya. Kalau buat Di PhD ujungnya. tu saya selalu pegang kata-kata Profesor Muhammad Aziz Shah, esok boleh bye-bye. So, Esok boleh bye-bye. macam pernah Ya. dengar, Doktor. Esok boleh bye-bye. Jadi saya peganglah kata-kata itu, dan insya-Allah ya, saya cakap saya pegang itu. Tinggal sedikit saja lagi. Ya. Sebab itulah macam Cikgu Eza pun sudah bagi tahu, Cikgu Ahmad Isyamuddin pun sudah bagi tahu, banyak sudah kita telah korbankan. Jangan sampai kita pula yang terkorban di akhirnya. Ya, Cikgu Komar kan banyak sudah kita korbankan, keluarga, uang ringgit dan sebagainya, masa dan sebagainya. Dikala orang tidur kita berjaga. Itulah ya. Tapi saya menganggap kegagalan itu sebagai motivasi lah bagi saya ya. Untuk terus berhikmat. Okey. Terima kasih Doktor atas motivasi bersama. Okey, saya memang terinspirasi bila dengar ayat-ayat Doktor. Memang betul, kita tak mampu untuk kawal semua benda. Betul. Kalau kita nak kawal semua benda, kita tak jadi waras dah sekarang ni kan. Betul. Okey, jadi seterusnya saya teruskan lagi dengan soalan yang lebih umum, Doktor ya. Berbincang tentang kemahiran yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Apakah satu kemahiran yang Doktor rasa sangat penting dan sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan sekarang? Okey, perkara yang paling penting, kemahiran bagi seseorang lah dalam bidang kerja ya. Yang paling penting ilmu dalam bidang yang kita ceburi lah ya. Kalau kita sebagai guru bimbingan dan kaunseling, ilmu kaunseling tu perlu kita ni ya. Sebab bila kita belajar macam tuan-tuan, rakan-rakan, Cik Umar, Cik Ahmad Syamuddin, Cikgu Iza, bila buat master nanti, buat master sekarang, nanti buat PhD, semakin kita bergaul dengan orang-orang lain, negara-negara lain, kita nampak ya. Kita rasa ni kerdil. Bila kita bergaul macam selalu ikut conference, ikut seminar peringkat antarabangsa paksi yang selalu anjurkan kan, Perkama selalu anjurkan, kita melihat ni, ya Allah, banyaknya lagi ilmu yang kita kurang. Bila kita melihat negara Indonesia, kaunselor-kaunselor Indonesia bercakap, kita rasa wow, hebatnya mereka kan. Jadi paling penting macam Cikgu Ahmad Isyamuddin, Cikgu Komar, Cikgu Eza sambung belajar ni, salah satu adalah paling penting untuk meningkatkan kemahiran ya, ilmu kita dalam kemahiran kita ya. Contoh yang kedua dari segi kemahiran lah, kalau sebagai guru bimbingan dan kaunseling, kemahiran. Sebab sekarang ni kita sudah beralih kebanyakan ke ilmu kaunseling kita yang lama. Macam contoh kajian saya adalah mengintegrasikan di antara kognitif behavior terapi dengan psikospiritual Al-Ghazali. Itu kajian saya lah. Dan bila saya melihat kaedah tradisional dengan Islamik ni, dengan keagamaan ni, banyaklah ruang-ruang ataupun kelompangan-kelompangan yang boleh dibaiki lah ya. Jadi yang paling penting itulah adalah kemahiran, ilmu perlu dipertingkatkan, dan yang kedua kemahiran perlu dipertingkatkan, dan yang ketiga yang paling penting adalah dari segi aspek pengurusan dan pentadbiran lah ya. Kita kena belajar. Bila buat master ni banyak lebih kepada pengurusan dan pentadbiran lah ya. Jadi itu yang paling penting. Sebab sekarang ni bila kita gagal, bila kita sudah meningkat ni, kalau macam contoh biasa buat master dan PhD, kita lebih advance lah dari segi aspek pengurusan dan pentadbiran ya. Jadi itu yang paling penting lah ya. Contoh macam mana kita mengurus file, macam mana kita membuat rujukan,
macam mana kita mengurus buat pentafsiran psikometrik, macam mana kita buat bimbingan kerja, dia berbezalah ya. Bila kita ada master nanti, ada PhD nanti, dia ada berbeza sedikit ya. Jadi itu dari segi aspek kemahiran lah yang perlu selain daripada kemahiran-kemahiran lain lah. Okey. Jadi doktor dah sebutkan tadi antara kemahiran dia adalah yang pertama sekali ilmu. Kita perlu tingkatkan ilmu kita. Yang kedua adalah kemahiran-kemahiran yang lain. Apa-apa kemahirannya lah doktor, maksudnya kan doktor? Ya, betul. Sama ada kemahiran berkomunikasi, kemahiran bersosial dan banyak lagi lah doktor ya. Yang ketiga adalah yang doktor tekankan tadi adalah pengurusan dan pentadbiran dalam pengurusan fail dan sebagainya. Jadi bagi doktor ada antara 3 kemahiran tu yang paling penting mana doktor? Yang satu paling penting. Yang paling penting dalam bidang kerjaya ni orang tengok macam doktor. Kalau macam doktor perubatan ni orang tengok dia punya kepakaran. Bila sebut dari segi kepakaran lah, saya suka sentuh dari segi kepakaran. Juruterbang kepakaran dia apa? Bila kapal terbang itu bermasalah, dia punya kepakaran, dia dapat mengendalikan kapal terbang itu dengan baik. Ya, jadi bila kita menceburi bidang kerjaya itu, orang melihat dari segi kepakaran kita itu. Ya, kepakaran kita dalam mengurus mengurus diri, mengurus organisasi, mengurus rakan sejawat, mengurus bilik, mengurus file-file dan dokumentasi dan sebagainya. Maksudnya kita ada anjakan paradigma iaitu perubahan. Ya, kalau kita berada di takuk yang sama saja orang lihat sama saja dia ni macam tiada perubahan. Jadi kena ada ni orang cakap anjakan paradigma dari segi saya petik dari segi kepakaran lah. Ya. Sebab bila kita meningkat ilmu ni orang sebut kepakaran kita. Dia ni pakar apa? Ya, macam doktor perubatan. Dia sambung belajar sebab dia mau pakar jadi pakar hidung, pakar telinga, pakar ni, kan? Jadi itulah nanti buat PhD pun orang akan tengok you pakar apa. Contoh pakar CBT, pakar REBT, pakar chess theory, pakar reality terapi. Jadi dia ada sudah kepakaran-kepakaran di situ. Sebab untuk tu saya beritahu daripada awal tadi, untuk menguasai semua bidang ilmu tu kita tidak ada kemampuan, kita ada limitasi. Jadi paling penting kita kena ada pakar lah dalam bidang-bidang tertentu. Ya, itulah jadi yang paling penting tu kemahiran tu kena tingkatkan. Ilmu tu kena dalami lagi lah insya-Allah. InsyaAllah. Okay, terima kasih doktor. Yang seterusnya kita teruskan lagi. Mungkin doktor nak minum dulu ke? Tidak apa, insyaAllah. Teruskan. Okay, boleh teruskan ya? Okay. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, macam yang doktor dah cakap tadi, doktor dah 25 tahun dalam bidang kaunseling ni kan. Dalam 25 tahun tu mesti doktor dah melalui fasa-fasa yang berbeza. Untuk generasi-generasi yang baru ni, lagi-lagi sekarang kita dah berada di abad 21. Ataupun betul. Orang gelar sekarang ni zaman budak 6-7. Gen Z. Jadi bagaimanakah doktor rasa, bagaimanakah perkembangan teknologi dan perubahan semasa dia akan mempengaruhi bidang pekerjaan yang doktor ceburi sekarang ni? Teknologi dan perubahan semasa mempengaruhi perubahan. Berkenaan dengan soalan tersebut, oleh kerana sekarang ini kita berhadapan dengan generasi Gen Z. Ya, orang cakap ni 6, 7, 6, 7 ya. Jadi mau tidak mau kita kena ikut perkembangan itu ya, sebab kalau tidak orang cakap kalau kita tidak buat TikTok, orang cakap cikgu ni ketinggalan zaman. Kalau kita asyik Facebook kan. Orang cakap cikgu ada Instagram kan? Cikgu cakap tidak ada. Cikgu ni ketinggalan zaman lah. Sebab banyak maklumat-maklumat ni kita boleh perolehi daripada TikTok, Instagram ya. Jadi kita kena ikut aliran mereka itu dalam masa yang sama di situlah ya. Sebab kalau kita tidak ikut aliran mereka, kita mau membimbing, kita mau mendidik, kita tidak dapat masuk ke area itu ya. Itu yang saya punya kajian PhD saya berkenaan dengan integrasi CBT dengan plus Psychospiritual Al-Ghazali untuk mangsa bully cyber. Saya punya kajian untuk mangsa bully cyber. Boleh Google lah di internet untuk kajian saya ni. Jadi kajian saya lebih kepada pelajar-pelajar yang menjadi mangsa bully cyber lah.
Sebab kita melihat sekarang ni banyaklah isu-isu, dia lebih parah berbanding dengan bully fizikal, dia lebih Betul. parah dengan bully lisan dan sebagainya. Sebab yang bully cyber ni lebih mendalam lah, ya, dia memberi kesan sangat mendalam. Kalau kita lihat sekarang ni banyak isu-isu yang timbul, mengapa bully fizikal terjadi, mengapa bergaduh di luar dan sebagainya terjadi, semua kebanyakan tu berpunca daripada bully cyber. Ya, berlanjutan pertama bermain TikTok, mengutuk di dalam TikTok dan ataupun WhatsApp dan sebagainya dalam status, lepas tu dia berpanjangan hingga kepada kes bergaduh di luar dan sebagainya, ya. Jadi itu isu yang terbesar lah. Jadi sebagai kita sebagai bekerja dalam bidang tersebut, kita kena ikut peredaran zaman tersebut agar kita dapat masuk dalam bidang tersebut, ataupun kita mahir dalam bidang tersebut agar kita dapat mendidik lah, ya. Jadi itu yang paling penting. Betul doktor. Macam mana sekalipun kalau kita memilih untuk menghukum, kita akan sukar untuk masuk dalam jiwa dia orang Betul, sendiri juga. betul. Jadi mau tak mahu kita kena ada apa nama orang cakap, ada taktik untuk mendalami dia orang sendiri. Betul. Okey doktor, saya teruskan lagi ya doktor dengan soalan yang terakhir dari saya. Lepas ni kita akan bersama dengan Cikgu Komar. Jadi yang terakhir dari saya, bagi doktor, jika ada individu yang, bukan individu lah, macam kita yang minat dalam kaunseling ataupun dah ceburi dalam bidang kaunseling ni, apakah satu persediaan yang kita perlu sedia untuk kita menjadi seorang kaunselor yang terbaik, yang dapat membantu masyarakat, dapat membantu anak-anak didik kita? Apakah satu persediaan awal yang perlu dilakukan? Okey, dari segi persediaan awal, satu je lah kan, Cikgu Aizah? Boleh satu je. Okey, dari segi persediaan yang pertama, nawaitulah niat kita, ya. Mengapa kita menjadi guru kaunseling lah khususnya, contohnya lah kan. Jadi yang paling penting niat nawaitu untuk memberi manfaat kepada orang lain lah, ya. Untuk memberi manfaat, sebab kerjaya bidang kaunseling sekarang ni kalau kita melihat sangat kritikal, ya. Semua orang bercakap sekarang berkenaan dengan kesihatan mental, semua orang bercakap sekarang berkenaan dengan isu-isu yang banyak memerlukan perkhidmatan dalam bidang kaunseling lah. Ya, dari segi pertama nawaitu, ya. Kenapa saya pilih bidang kaunseling ni, ya. Jadi kita kena kembalilah, ya, persediaan yang paling penting dari segi nawaitu kita. Yang kedua dari segi itulah, ya, selagi kita berkhidmat, sebab kerjaya dalam bidang kaunseling ni paling banyak kita, orang kadang-kadang orang cakap perwira yang tidak didendang. Kaunselor ni perwira yang tidak didendang, kan? Sebab kita tidak ada satu benda yang orang cakap bila dari segi kuantitatifnya tidak ada kayu ukur yang boleh untuk menaikkan guru kaunseling. Kalau guru akademik ni, minta maaf lah di luar yang kalau guru akademik, dia ada SPM, kan? Kejayaan dia meningkat, menurun dan sebagainya. Tapi kita ni untuk mengurus emosi, dia kadang-kadang naik, dia kadang-kadang turun, dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tidak. Jadi kita ni untuk lebih kepada kualitatif kita ni, ya. Bukan kuantitatif. Kalau guru-guru akademik dia lebih kepada kuantitatif, dia boleh ukur SPM dia naik, subjek dia naik, kan? Dia boleh dapat anugerah lonjakan saujana. Tapi pernahkah guru kaunseling ini diberikan lonjakan saujana? Tapi alhamdulillah, tapi alhamdulillah sepanjang saya menjadi guru kaunseling ini telah dapatlah banyak pengiktirafan, antaranya saya telah mendapat anugerah pengurusan kaunseling terbaik, ya, 2024, ya, oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Juga menerima ikon inspirasi guru bimbingan dan kaunseling peringkat negeri Sabah pada tahun 2021, ya, dan juga pernah menerima anugerah pengurusan kaunseling kerjaya terbaik negeri Sabah pada tahun 2022 dan juga pengurusan minda sehat terbaik negeri Sabah 2022. Dan kedua-dua ni kerjaya dan minda sehat ni dicalonkan ke peringkat kebangsaan lah. Tapi sekadar pencalonan lah, belum ada rezeki lah untuk tembus 3 terbaik lah, ya. Tapi alhamdulillah semua itu kita kena ni lah, ya. Kita kena bermula daripada itulah, daripada apa aim kita ataupun kita punya niat dan matlamat kita lah. Itu yang paling penting lah.
Terima kasih doktor. Kata doktor tadi, inama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tu bergantung kepada niat. Jika Betul, niat betul. kita baik, insya-Allah Allah akan memudahkan. Ya doktor? Betul insya-Allah. Kita itu saja dari saya. Kita akan teruskan podcast kita Baik. pada hari ini dengan Cikgu Komar. Boleh Cikgu Komar? Saya minta maaf doktor dengan Cikgu Eza. Boleh cikgu. Tadi saya tertariklah dengan segala pencapaian kerja keras Dr. Mapatan kan sepanjang kerjaya lebih daripada 25 tahun. Betul doktor? Ya, betul. Alhamdulillah. Cuma doktor kan timbul satu persoalan kita manusia biasa kan. Mungkin dalam dunia pekerjaan ni ada masa kita menghadapi tekanan. Betul. Kan? Mungkin tekanan daripada pelbagai sudut lah kan. Jadi saya tertanya-tanya lah daripada pendapat doktor kan, bagaimana doktor mengurus tekanan dan tuntutan kerja yang doktor hadapi? Okey, terima kasih Cikgu Ahmad Isyamuddin ya. Bagaimana mengurus tekanan ya, sebab tekanan ini pun penting juga ya untuk mendorong kita apa dan sebagainya kan. Dia ada tekanan yang positif dan ada yang tekanan yang negatif kan. Jadi bagaimana kita mengurus tekanan itu adalah paling penting lah ya. Jadi saya pegang kepada tiga lah kehidupan kita ni 24 jam ya. Jadi bagi saya macam contoh, saya banyaklah nasihat kawan-kawan kan apa semua. Contoh kita sebagai kaunselor ya. Saya pegang begini, bila kita di sekolah sampai pintu pagar, saya ni adalah milik sekolah. Okey, masuk pintu pagar saya adalah milik sekolah. Keluar pintu pagar saya sudah menuju ke rumah. Jadi kadang-kadang saya tidak akan bawa lah. Kadang-kadang saya ni jenis satu daripada dulu sekarang. Bila saya buat sesi counselling kan untuk makluman Cikgu Mas Syamudin, Cikgu Komar dengan Cikgu Eza. Kadang-kadang saya bila sesi yang kedua, saya lupa sudah apa yang berlaku di sesi pertama. Saya kena buka balik file apa semua. Sebab saya ni jenis, saya tidak bawa masalah itu ke rumah. Saya tidak fikir lagi macam mana mau selesaikan, macam mana apa ni kan esok apa semua. Saya lupa sudah. Jadi bila saya datang kerja balik esoknya, sebelum klien tu datang, saya baru buka apa dia punya isu, apa dia punya masalah, baru saya fikir. Kan? Kadang-kadang saya tanya balik dengan student tu. Kemarin jumpa saya ni apa yang kamu bincangkan dengan saya, boleh ulang balik sebab saya tidak mau bawa kan, sebab saya semula daripada belajar dulu masa buat master tu, bila kita bawa kita campur-campur, memang kita tidak boleh lah, kita tidak boleh diri kita ni kan, kita tidak boleh urus diri kita ni. Jadi bila berada di sekolah urusan sekolah ya, bila berada di rumah ya, dalam masa yang sama ibadah kita lah kan. Jadi pun penting lah ya, kita kan semua tu apa yang kita lakukan ni semua daripada Allah. Kalau Allah izinkan kita akan dapat lah. Kalau Allah tidak izinkan kita tidak akan dapat. Semua itu daripada ketentuan Allah ya. Jadi untuk mengurus tekanan ni daripada kita lah ya, daripada kita macam saya bagi tahu tadi, kita yang cari masalah, kita kena urus masalah kita lah. Okay? Macam pelajar juga lah kan. Kamu yang cari masalah. Jadi kamu kena fikirlah macam mana mau menyelesaikan masalah kamu. Kan? Jadi kita di guru kaunseling hanya bagi panduan, bagi jalan. Saya selalu cakap dengan student, you cari masalah. Masalah itu bukan datang daripada saya, you cari sendiri masalah. Jadi sekarang ni coba kita bincangkan macam mana mau menyelesaikan masalah kamu ni. Apa yang kamu boleh fikir kan? Jadi begitu juga dengan kita kan. Jadi cara mengurus tekanan yang terbaik itulah ya. Kita kena agikan urus masa kita lah ya. Kalau dalam tingkap Johari itu kan, dia ada perkara penting segera, penting tidak segera, tidak penting segera, tidak penting dan tidak segera ya. Jadi sekuen tu kena tengoklah apa dan sebagainya. Dan selalu saya buat bagian penting di handphone saya ni, selalu saya buat catatan-catatan ya, sebab saya ni jenis mudah lupa ya. Esok saya membuat apa, esok saya membuat apa, ini sudah saya buat, saya tik di handphone lah, di bagian notes tu ya. Jadi itu cara itulah kan, sebab sekarang ni kerjaya sebagai seorang guru ni tekanan lah yang banyak sekarang ni kan, penyakit jantung apa dan sebagainya, semua daripada itu kan. Jadi buat master ni lagi pun boleh penting. Memang macam contoh saya juga dulu lah kan, memang tiada rehat. Memang tiada rehat. Tapi itulah kita yang sendiri cari masalah, kita uruslah masalah kita tu dengan sebaiknya, insya-Allah ya. Itulah Cikgu Ahmad Isyamuddin. Okey, betul lah kan doktor, terima kasih lah. Itu mungkin satu peringatan lah juga untuk kami, terutamanya yang guru-guru, kira guru baru lah bagi kami ni kan. Macam saya baru 6 tahun dalam dunia pendidikan. Baru 6 tahun. Kan? Okey. Jadi mungkin kita mencontohi jugalah orang-orang lama.
bagaimana mengurus tugasan, tekanan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, terima kasih doktor. Jadi doktor, sedikitlah sebelum saya serahkan kepada Cikgu Komar kan, daripada semua cabaran lah kan yang doktor pernah lalui dalam hidup kan, apakah pengajaran yang doktor rasa paling doktor ingat-ingat, paling doktor hargai sepanjang berhikmat? Silakan. Apa maksudnya? Maksudnya pengajaran yang kan kita dalam dunia pekerjaan ni kita dah melalui jugalah pelbagai cabaran-cabaran kan. Betul. Jadi dalam doktor mengalami cabaran ataupun ujian sepanjang 25 tahun ni, apa pengajaran daripada hikmah lah, apa hikmah daripada ujian-ujian atau cabaran yang paling berharga bagi doktor lah. Begitu. Boleh. Terima kasih banyak ya. Jadi segi dia sepanjang perkhidmatan ni, yalah, orang cakap cabaran banyak datang, tekanan banyak datang. Ubat saya itulah kalau di sekolah tu dengan pelajar, ya, dengan pelajar. Walaupun tu macam saya beritahu tadi, wira yang tidak didendangkan, tapi yang paling penting kita kena nilah memenangi hati murid-murid kita lah ya. Sebab salah satu benda yang paling penting itulah apa yang saya lihat, kalau murid-murid ini masih, saya kadang-kadang kan di luar, kadang-kadang bila makan, ada sudah orang belanja makan, ada sudah orang tolong bayarkan dan sebagainya kan. Jadi saya rasa, saya flashback balik, kadang-kadang kita tidak mengharapkan, tapi itulah ya yang pelajar-pelajar dapat ingat dan sebagainya kan. Baru tadi jam 7 ada lagi satu WhatsApp saya, terima kasih cikgu kena memberi panduan dan memberi hala 7 kepada saya sudah menjadi tentera laut. Alhamdulillah kan sudah. Jadi itulah salah satu penghargaan macam obat tonik lah bagi kita kan, walaupun orang tidak nampak dan sebagainya kan, yang tidak diumumkan oleh KPM kan. Hala 7 pelajar, 5 orang sudah jadi doktor. Semua ini disumbangkan oleh Cikgu Komar dari sekolah ini. Tidak ada. Tapi dari segi tonik kita ataupun kita punya motivasi itulah, bila seseorang tu menghargai kita lah ya. Bila seseorang tu menghargai kita dan memberikan sesuatu kepada kita dalam bentuk kita ni kan, mengenang apa yang kita telah lakukan ya. Jadi kalau dari segi cabaran, sengit dan sebagainya, banyaklah ya. Jatuh bangun banyaklah ya. Terutama dari segi pekerjaan dan sebagainya kan. Contohlah ya, saya daripada tahun 2009 sampai 2025 saya tidak pernah menerima APC. Saya tidak pernah menerima APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Tapi saya pegang satu niat saja. Saya pegang kepada, dan alhamdulillah 2025 ni saya dapat. 24 hari bulan ni dianugerahkan di JPN Sabah nantilah, di SICC itu ya. Tapi saya pegang kepada perkara ini, saya pegang ya. Walaupun saya tidak dapat, tapi anugerah Allah itu cukup luas ya. Ini hanya penghargaan manusia, mungkin rezeki saya pegang pada dua, yaitu kesehatan. Itu yang paling penting lah. Dan alhamdulillah sepanjang 2000 catatan rekod saya daripada 2022 sampai 2024, saya setakat ini ambil cuti sakit 1 kali saja dalam setahun. CRK pun baru saya ambil nih. Saya hantar anak masuk UMK, asas UMK. Sebelum itu saya tidak pernah ambil CRK ya. Jadi salah satu saya balik merenung kembali, inilah yang Allah balaskan. Kalau kita tidak mengharapkan benda-benda yang di dunia ini, tapi kita mengharapkan yang itu. Jadi Allah balas dalam bentuk yang lain. Cukuplah dengan kesehatan, umur kita yang panjang, keluarga kita macam mana dan sebagainya kan. Itulah ganjaran yang hakiki yang kita perlukan daripada kesehatan hakiki yang Allah bagi kan. Itu yang paling penting. Jadi saya pulang kepada itulah. Ya cikgu. Baik. Terima kasih doktor. Okey, kita teruskan. Terima kasih doktor, banyak pengajaran, banyak motivasi tadi diberikan pada kami. Sebagai sahabat doktor, saya sebenarnya dari awal lagi saya bincang dengan rakan-rakan ni supaya pilih doktor untuk podcast ni. Sebab betul. Pertama kali saya kata Dr. Mafatan tu adalah sahabat saya. Dan dia adalah idol kalau di negeri Sabah.
sebagai contoh, sebagai inspirasi kepada GPK-GPK di negeri Sabah. Ya, Saya insyaAllah. sangat-sangat menghormati sahabat saya ni, Dr. Muhammad. Jadi saya ambil peluang ni untuk buat podcast bersama rakan-rakan saya dengan Cikgu Iza, Boleh, dengan insyaAllah. Cikgu Syamuddin. Jadi soalan saya, Doktor, dalam hidup ni kita sebagai manusia ataupun sebagai GPK lah, sebagai guru kaunseling, kita ada prinsip hidup kan, Doktor, jadi Betul, panduan. betul. Jadi Doktor, apakah prinsip hidup yang sentiasa menjadi panduan doktor lah dalam doktor membuat keputusan? Okey, dalam membuat keputusan, prinsip hidup saya pegang kepada satulah, sentiasa memberi manfaat kepada orang lain, ya. Dan sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah kadang-kadang bila orang jemput saya apa dan sebagainya, buat program dan sebagainya, saya ni jenis susah untuk menolak. Saya jenis susah untuk menolak. Kadang-kadang orang minta ini, kadang-kadang orang minta ini, berat untuk saya cakap tidak boleh. Ya, sebab Allah sudah bagi kesihatan, Allah sudah beri masa kan. Jadi saya fikir, malam ni saya ada free, besok saya ada free, takkan saya bagi alasan apa semua kan. Takut Allah kita menolak tu, Allah beri pula kan sesuatu yang memang kita sesuatu yang memang kita tidak jangka, Allah bagi tapi sebab kita menolak dan sebagainya. Itulah prinsip hidup saya, itulah sentiasa memberi manfaat kepada orang lain ya. Dan juga kepada dirilah ya. Dan yang paling penting prinsip hidup ni bagi saya, walaupun orang tidak hargai, yang penting kita rasa bahagia. I love myself. Orang cakap Pro Aziz Shah, yang penting saya sayang diri saya ya. Buat apa kita, sebab itulah saya cakap, buat apa kita mengharapkan orang lain untuk hargai kita kan? Yang penting kita hargai diri kita kan? Walaupun orang lain biar apa dan sebagainya kan? Jadi itu prinsip hidup saya. I love myself, saya hargai diri saya, dan yang kedua sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah Cikgu Komar. Okey, Doktor. Bagus, Doktor. Sangat menarik. Jadi panduan untuk kami ni sebagai GPK-GPK baru. InsyaAllah. Lagi-lagi saya ni memimpin untuk MJKK Negeri Sabah. MJK Sabah. Banyak panduan lah, Doktor. Betul, Jadi yang insyaAllah. pertama tadi Doktor kata memberi manfaat kepada orang lain. Jadi Betul, itu betul. satu contoh. GPK-GPK ni saya rasa tidak lepas daripada memberi manfaat kepada anak-anak murid dia kan, walaupun Betul, tidak betul. dihargai, tak nampak kerja buatnya, tapi sebaliknya kita ni di belakang tabir sebenarnya adalah tidak mengharapkan apa-apa pun sebenarnya. Betul, betul. Jadi yang kedua Doktor tadi menghargai diri sendiri. Betul, betul. Itu sangat penting lah kan Doktor. Kita Betul. kena hargai diri kita sebelum, walaupun orang lain tidak menghargai kita. Betul, betul. Jadi Doktor, kita teruskan Doktor soalan seterusnya berkaitan dengan inilah keluarga kerjaya seperti mana yang kami hadapi sekarang ni sebagai sebagai student ambil master bimbingan dan kaunseling. Saya sebenarnya saya ambil bimbingan dan kaunseling, saya tertarik dengan doktor. Doktor ambil kaunseling, lepas tu ambil PhD kaunseling. Jadi saya tertarik. Saya tak boleh ni. Alhamdulillah. Doktor boleh buat, kenapa saya tak boleh buat kan? Jadi Teruskan perjuangan, jadi teruskan perjuangan, insyaAllah. doktor tadi banyak cabaran-cabaran tadi kan berkaitan dengan kerjaya, keluarga. Betul. Jadi inilah doktor saya lontarkan soalan ini, Doktor, bagaimanakah Doktor mengekalkan keseimbangan antara kerjaya sebagai guru konseling, sebagai ketua keluarga dan kehidupan peribadi Doktor lah? Okey. Berat ni ya Cikgu Komar. Okey, jadi seperti yang saya bagi tahu, kita ada 24 jam yang Allah beri kan. Betul. Satu, kita punya kerjaya di sekolah ya. Saya pegang kelulusan kita belajar ni atas kelulusan daripada ketua jabatan lah ya. Kita tidak mau, saya paling inilah ya. Saya kena jaga satu, bila saya tidak mau sampai pengetua kita, ketua jabatan kita cakap, saya lihat kamu buat master ni atau buat PhD ni, kerja kamu di sekolah ni semakin menurun. Itu yang paling saya paling takut untuk kalau pengetua cakap begitu ataupun ketua jabatan cakap begitulah ya. Jadi saya cuba buat yang terbaik di sekolah ya. Saya cuba buat yang terbaik di sekolah. Kalau kerjaya macam contoh buat master dengan PhD ni, saya Sabtu Ahad ataupun hujung minggu, kadang-kadang saya kadang-kadang jam 12, saya selalu luangkan masa tengah malam, jam 12 sehingga jam 1, 12 sehingga jam 2 kan. Sebab itulah apa yang saya lalui selama 4 tahun tu kan masa buat PhD, bila saja diumumkan tahniah, perkataan tahniah tu, saya dengar perkataan tahniah tu, saya tidak dengar sudah perkataan lain.
Masa Baiba. Tahniah saya disebut tuh, terus saya terduduk, terus beban batu tuh yang di atas tuh kan, terus macam ya Allah kan. Lepas tu berkumpul lagi dengan kawan-kawan masa convocation, masa master convocation, masa PhD convocation, dengan mereka bercerita kan, saya terasa saya ni ada pencabaran begini rupanya. Masa saya pergi combo PhD tu, di sebelah menyebelah saya lagi cabaran cukup kuat. Berbanding dengan yang Allah uji dengan saya. Saya dengar daripada dia ada yang sakit, ada yang 2 tahun terpaksa tangguhkan pengajian, sakit jantung, keluar masuk hospital, ada yang sudah 3 tahun berhenti baru sambung balik. Saya cakap ya Allah banyak lagi cabaran. Itu baru di sebelah menyebelah saya bercerita. Belum lagi yang lain kan. Dari segi keluarga yang paling penting jugalah ya. Jangan sampai keluarga cakap kau sambung master ni, kau sambung buat ini, kau abaikan pula ini kan. Itu yang paling penting lah. Sebab mau tidak mau banyak di luar sana kita jumpa benda ini banyak berlaku ya. Jadi kita kena jagalah ya. Kita kena jaga, itulah saya cakap boundary sempadan kita kena letak sempadan. Balik di rumah, macam contoh kan, kalau ada, sebab kita ada hak dengan anak, anak pun ada hak dengan kita. Kita ada hak dengan istri, istri pun ada hak dengan kita. Ibu bapa pun ada hak dengan kita, kita pun ada. Jadi tunaikan hak mereka dan tunaikan tanggungjawab mereka. Ya. Jadi paling penting itulah, yang paling penting urus masa. Inilah cabaran yang cukup besar lah. Urus masa diri, urus masa sekolah, urus masa anak-anak kan, Cikgu Komar. Dengan sekarang ni banyak deadline pengurusan psikometrik ni, pengurusan minda sehat belum selesai intervensi lagi. Naik lagi dalam makluman kita punya grup WhatsApp, Telegram, tarikh akhir, sekolah yang belum hantar, PPD yang belum hantar. Jadi Tuan Komar lagi berat, YDP MGK akan ditanya oleh MGK kebangsaan. Kenapa negeri Sabah ni masih begini? Jadi tanggungjawab itu cukup besar ya. Jadi itulah kita kena pandai lah. Sebab kita ni masing-masing ada keluarga masing-masing, kaedah dan cara masing-masing ada ya. Sebab dia tidak ada satu benda yang kita boleh bagi tahu ini formula dia untuk ini, tidak. Jadi masing-masing lah. Sebab kehidupan keluarga masing-masing ada, cara mereka masing-masing ada, cara belajar pun masing-masing kan. Kalau Cikgu Ahmad Syamuddin, saya tidak boleh cakap jam 12 sampai jam 2. Kemungkinan dia ada time tu. Lagi-lagi sekarang kan bola sepak Piala Dunia. Jadi itulah cabaran cukup sengit lah kan. Itulah Cikgu Komar. Terima kasih banyak Doktor. Jadi apa yang Doktor sampaikan tadi menjadi panduan lah bagi kami bertiga, dengan Cik Eza, dengan Cikgu Isamuddin. Sebab macam saya dengan Cikgu Isamuddin ni berkeluarga, jadi sekurang-kurangnya kami tahulah macam mana kita nak bagikan masa kami dengan pelajar, masa kami dengan keluarga kan. Jadi betul-betul mencabar apa yang Doktor katakan itu, inilah yang kami lalui sebenarnya. Jadi apa yang Doktor cakap awal-awal tadi bersama dengan Cikgu Eza tadi, itu yang kamu mau, kamu kena tanggung. Kan? Betul. Jadi kena terima. Macam Cikgu Isyamuddin sebelum ni pernah jugalah dia kata, saya nak berhenti ni. Tak boleh ni, dia berhenti. Jadi apa yang saya katakan, kita sudah habis sudah ni. Buat apa kita nak berhenti? Kita kena teruskan. Kita sahaja ni 2 orang daripada Sabah. 2 orang saja dari Sabah. Iya betul Doktor. Jadi inilah kami berjuang dengan rakan saya Eza daripada Sarawak juga, sama-sama. Walaupun ialah kita nampakkan sekarang ini isu dia banyak, iaitu berkaitan dengan tiket kapal terbang makin mahal. Jadi itu satu isu yang paling besar lah bagi pelajar-pelajar seperti kami ni. Walaupun bekerja, tetapi kita ada keperluan juga untuk keluarga kita, untuk anak-anak, untuk ibu bapa kan. Jadi itulah cabaran lah untuk kami juga sebagai saya buat PhD pun Cikgu Komar. Masa saya buat PhD pun semester yang pertama kan perlu ke universiti. Terbang 2 minggu sekali. Lepas tu naik bas, naik ETS kan. Dan paling yang saya ni masa naik bas UPSI tu, saya orang tengok semua pelajar-pelajar tengok saya ni.
Pakcik pergi mana? Jangan. Pakcik pergi mana? Naik bas kali, naik bas Supsi kan, daripada kampus lama tu pergi kampus baru. Jadi itulah saya cakap, saya diam-diam, saya duduk dekat pemandu apa semua. Itu cabaran. Itu cabaran doktor kan. Orang tengok kan berusia sudah kan, sambung PhD apa semua. Jadi saya tebalkan muka saya lah kan. Saya sendiri cari masalah. Saya kena hadapi Jadi lah kan. doktor, saya teruskan dengan soalannya doktor. Sebab ni kita sebagai guru konseling, saya dengan Isyamuddin ni guru konseling. Cik Eza ustazah ya, ustazah. Tapi dia berminat dengan konseling ni lah. Konseling. Terima kasih ya Iza. Okey, kita teruskan doktor soalannya. Soalannya begini doktor. Apakah pandangan doktor lah tentang masa depan bidang kerjaya sebagai guru konseling ini dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang doktor? Sebab ni kita nampak banyak cabaran sebagai guru konseling ini. Contohnya isu-isu yang semasa yang makin hangat, iaitu kes buli, macam-macam lah doktor kan. Jadi doktor, apa pandangan doktor bagi bidang kerjaya kita sebagai guru konseling ini doktor? Okey, terima kasih Cikgu Komar. Cikgu Eza, latar belakang pendidikan agama Islam. Teringat saya rakan saya seorang ya, juga guru pendidikan agama Islam. Sekarang dia sudah masuk IPG. Dia mengambil bidang bimbingan dan kaunseling sebab jiwa dia sama dengan bimbingan dan kaunseling ya. Tapi pertama dia masuk SEM 1 tu, dia sedikit sebab pendidikan agama Islam kan Ustazah, ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Tapi dalam kaunseling tak boleh bagi nasihat. Jadi dia tersepit, tapi dia belajar, dia faham sudah maksud ad-dinun nasihat tu. Jadi dia boleh tahu sudahlah, dia sebab dia punya aliran kerja itu sangat lebih kurang. Ya, berbalik kepada soalan Cikgu Komar tadi, cabaran lah yang pertama, cabaran daripada ibu bapa ya. Ini yang paling penting ya. Sebab sekarang ni ibu bapa sekarang ni satu sudah ada, kalau kita lihat kan akhir zaman ni ibu bapa sudah melahirkan tuannya. Kita nampak sudah sekarang ya. Kalau macam Cikgu Komar, Cikgu Ahmad Isyamuddin kalau panggil sesi konsultasi, kita akan kedengaran tu daripada ibu bapa akan bercakap, "Cikgu, saya tidak tahu sudah apa mau ajar, tidak tahu sudah macam mana mau bimbing, tidak tahu sudah macam mana mau jaga dia dan sebagainya. Saya serahkanlah sepenuhnya dengan cikgu." Jadi sekarang kebanyakan ibu bapa sudah ke arah itu ya. Anak sudah dia punya advance-nya lain sudah. Advance-nya sudah lain. Jadi kita melihat ke arah itu yang pertama lah. Yang kedua dari segi cabaran masyarakat di sekitar ya. Sekarang ni kalau kita lihat isu buli dengan isu seksual semakin menaik ya. Kalau kita tengok salah satu influencer tu di Facebook, hampir hari-hari menaikkan kes guru amal seksual dan sebagainya. Jadi itu cabarannya. Sebab apa-apa yang berlaku, first orang akan tuding guru bimbingan dan kaunseling. Apa kaunselor buat di sekolah? Ya, itu yang paling penting lah. Ya, jadi dia akan tanya apa kaunselor buat di sekolah. Itu isu buli dan guru-guru akan tunjuk tuding tangan ke arah kita. Apa kaunselor buat di sekolah ya? Jadi dari segi masyarakat lah ya. Kalau kita lihat, dan juga yang ketiga dari segi cabaran yang cukup berat ialah pelajar lah ya. Itulah semakin kita menekankan adab, semakin kita menekankan madani dan sebagainya. Sebab kita melihat sekarang ni isu adab di sekolah ya. Itu yang akan datang, kita akan perkenalkan, mungkin sekolah rendah sudah memperkenalkan karamah insaniyah ya. Jadi benda-benda begini isu adab lah di sekolah. Kalau kita lihat di dalam kalangan pelajar ni, untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling ni, mereka untuk sukarela memang susah sudah sekarang ya. Dulu-dulu senang kan, tapi sekarang ni dianggap macam dia punya kaunselor sekarang ni, kalau kita lihat di Facebook macam Kerjaya jugalah kan. Kalau tuan-tuan tengok di dalam Facebook Hala 7 Kerjaya tu, orang akan lebih suka minta pandangan dengan orang lain. Hala 7 Kerjaya dorang kan, anak saya dapat IPG, anak saya dapat ni. Jadi dia akan tengok yang itu kan. Jadi cabaran tu cukup besar lah ya. Dan ditambah lagi sekarang ni dengan isu-isu kan, dengan isu-isu banyak dan juga kekangan-kekangan yang perlukan deadline ya. Dulu kita tidak banyak deadline kan Cikgu Komar, sekarang ni banyak deadline kan.
Macam Cikgu Komar mau urus sukses peringkat negeri Sabah lagi. Kan? Dengan deadline sampai kita terlupa. Besoknya baru naik deadline pengurusan psikometrik IMK tingkatan 3 perlu Betul. hantar esok paling lewat. Jadi cabaran kita cukup sengit lah ya. Dengan deadline, dengan kita punya buat sesinya, intervensinya dan sebagainya. Cabaran cukup sengit lah ya. Tapi kita kena kembali, apa-apa semua yang berlaku kita kena urus diri dengan baik ya. Saya peganglah satu kata, kalau kita sakit tidak ada orang boleh tidak ada. Saya pegang ni lah. Kalau kita sakit, orang akan ingat 1-2 hari saja untuk kita lawat kita kan. Ustazah kan. Kalau kita berhenti, kita sakit ataupun kita tidak ada, orang akan ambil juga tempat alih kita. Jadi paling penting I love myself. Kita kena jaga diri kita. Ya, banyak-banyak cabaran tu kesihatan lah kena jaga ya. Jangan pressure dan sebagainya. Kalau saya sakit, macam mana saya mau teruskan master saya ni kan? Macam Cikgu Komar, saya nampak ni macam ada hajat juga mau sambung PhD. Teruskan ya. Jangan sampai 3 tahun. Jangan sampai 3 tahun ya Cikgu Eza, Cikgu Ahmad Isyamuddin. Jangan sampai selang 3 tahun. Kalau 3 tahun ni hilang semua ilmu master tu. Kalau boleh habis saya master terus buat PhD. Supaya tidak hilang ilmu tu. Ya. Jadi itulah ya cabaran-cabaran yang inilah, tapi itulah kita kena pandai bergantung kepada kita punya niat ya. Dan juga kita minta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah ya. Sebab kekuatan kita daripada sana ya. Untuk bantu kita. Kalau Allah tidak bantu kita, kita tidak boleh buat sesuatu ya. Jadi teruskan perjuangan, kita pilih jalan ini kita teruskan, dan jalan ini adalah jalan yang sangat memberikan manfaat kepada diri dan orang lain, dan juga insya-Allah kerjaya ini adalah kerjaya yang mulia insya-Allah ya. Okey, itu Cikgu Komar. Terima kasih Doktor. Saya sangat tertarik tadi berkaitan dengan apa deadline kita tadi. Banyak betul deadline. Tiba-tiba muncul IMK, ITP, tiba-tiba kita dengan kerja lain dan kerja hakiki kita yang tiba-tiba deadline tiba. Jadi minda sehat lagi Cikgu Komar, Cikgu Ahmad Isyamuddin. Jadi Doktor, saya rasa soal saya kan orang yang paling lama dalam bidang konseling ini, mesti ada kata-kata nasihat dan kata-kata inspirasi untuk kami dan generasi-generasi yang generasi muda di luar sana nanti, ataupun rakan-rakan kami ataupun anak-anak yang akan membangun sekarang ini, yang sedang merancang kerjaya masa depan. Jadi apakah nasihat, kata-kata inspirasi daripada Doktor lah untuk kami semua? Oke, jadi kata-kata nasihat dan inspirasi untuk diri saya juga lah ya, dan untuk juga rakan-rakan dan sebagainya. Yang paling penting kita semakin hari semakin kita meningkat. Yang paling penting ilmu lah ya. Kita kena meningkatkan ilmu ya, sebab ilmu ni paling penting ya. Kalau boleh pelbagaikan ilmu dan sebagainya. Kita ikutlah seminar-seminar, conference, persidangan-persidangan, meja bulat dengan negara-negara lain, dan insya-Allah ya ilmu kita akan berkembang di situ ya. Sebab kita kalau berada dalam kelompok yang sama sahaja mungkin kita tidak akan berkembang lah. Jadi kita kena luaskan ilmu kita ya, khususnya yang mendalami ilmu kaunseling ni. Ilmu kaunseling ini semakin hari semakin sangat diperlukan lah ya. Dengan sekarang banyaknya berlaku kisah bunuh diri kan. Di KLIA hari itu pun orang bunuh diri dan sebagainya, tekanan dan sebagainya. Jadi perkhidmatan kaunseling ini adalah sangat penting lah ya. Bagi yang baru teruskan ya. Teruskan perjuangan. Kalau tengok yang lama-lama ni masih bertahan sampai sekarang, jadi teruskan ya. Kalau tengok yang lama tu masih boleh bertahan, jadi inilah ya. Mungkin boleh minum-minum kopi apa semua, duduk mintalah ilmu dia. Minta ilmu dia kenapa sampai sekarang dia masih boleh bertahan dan sebagainya. Dan yang kedua, saya pegang kepada satu, kerjaya bidang kaunseling ini sangat mulia ya. Saya lihat sipu-sipu Dr. Haji Profesor ya, Profesor Emeritus Tajudin Ninggal, Profesor Madya Maknur Saper ya, dan pensyarah-pensyarah lain sipu-sipu. Saya tengok mereka ni kekal dalam bidang ini sebab saya tengok dari segi inilah dia punya nawaitu macam mana, dan dia punya dari segi dia punya sumbangan macam mana ya. Jadi itu yang paling penting sehingga kita boleh memberi manfaat lah ya. Dan yang ketiga, kita kena reda, inilah takdir yang Allah berikan kepada kita, sebab Allah memilih kita. Dia pilih kita sebab ada sebab. Ustazah dipilih untuk masuk bidang kaunseling
kan? Sebab Betul. itu nilai tambah tu bagi bidang kaunseling, kan? Nilai tambah dalam bidang kaunseling dengan pendekatan-pendekatan agama, kan? Sebab kalau ustazah, kalau mungkin mengajar agama tidak masuk dalam bidang kaunseling, mungkin dia tidak dapat untuk membantu secara lebih spesifik. Kan Cikgu Komar? Jadi Ya ilmu betul. ustazah ni sangat penting ya. Dan yang ketiga sekarang ni kalau kita lihat bidang kaunseling ni pun, guru kaunseling di Malaysia ni sangat kritikal, masih lagi sangat kita perlukan. Dan sekarang ni 1:300 ni pun masih belum dapat dipenuhi sebab bilangan yang memohon bidang kaunseling pun semakin macam tidak ramai ya, masih under enrollment ya. Jadi peranan kita lah untuk menggalakkan anak-anak kita untuk menceburi dalam bidang kaunseling lah ya. Dan yang terakhir bagi saya untuk inspirasi, bagi saya inilah ya, kerjaya sebagai seorang guru kaunseling ini sangat mulia walaupun tidak didendang. Yang paling penting kepuasan dalam diri ya. Tidak perlu kita puaskan hati orang lain, yang penting kepuasan dalam diri itu yang paling penting ya. Bila kita memuaskan hati semua orang, kita tidak akan puas. Itu inspirasi ya. Jadi yang paling penting kepuasan dalam diri ya, dan dalam masa sama mendapat ridha Allah lah ya. Apa yang kita buat kita mendapat ridha Allah, dan satu tugas yang kita menyambunglah tugas-tugas Nabi ini kan, untuk menyampaikan ilmu kan, pendekatan-pendekatan kaunseling ni. Kalau kaunseling ad-din, kaunseling kalau kita tengok psikospiritual ni kalau kita dalami sangat penting lah ya. Jadi kalau macam contoh lagi, kalau tuan-tuan masuk dalam sebab sekarang ni saya adalah sukarelawan talian kasih, hampir setiap hari dapat panggilan lah. Satu panggilan setiap hari tu, panggilan tu sejak mau bunuh diri. Mau menamatkan riwayat kan. Jadi ustaz saya akan berhadapan tu lah orang yang membunuh diri dan sebagainya. Jadi alhamdulillah itulah salah satu pesanan lah, inspirasi. Saya pun beratlah apabila dianugerahkan anugerah ikon inspirasi guru bimbingan dan kaunseling ni pada tahun 2021. Saya rasa ya Allah beratnya. Tanggung jawab tu kan. Jadi bila orang jemput apa dan sebagainya, saya ni macam berat untuk tidak berkongsi sebab diletakkan tu kan. Allah sudah letakkan tu ikon tu, jadi bila Cikgu Ahmad Syamuddin, Cikgu Komar kan merisik tu, saya pun susah untuk menolak ya. Sebab itulah kita takut ilmu kita ya Allah tarik balik. Kita takut yang itulah ya. Bila diberikan sesuatu kita tidak syukuri ya, itulah. Ya, itu sedikitlah Cikgu Komar. Takut cakap banyak-banyak nanti enggak buat pula. Okey, terima kasih banyak Cikgu Terima kasih Komar. banyak Doktor atas nasihat dan inspirasi sebentar tadi. Saya rasa sangat-sangat kami sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat dahaga sebenarnya Doktor dengan nasihat-nasihat Doktor. Ya, alhamdulillah pada malam ini kami dapat merasai ilmu daripada Doktor, apa yang Doktor sampaikan tadi daripada awal hingga akhir ni. Saya rasa ini sangat berbaloi untuk kami punya untuk kami punya program pada hari inilah. Jadi Doktor, terima kasih atas kehadiran Doktor. Jadi saya serahkan dengan Cikgu Eza kan. Cikgu Eza boleh? Terima kasih Cikgu Komar. Atau Cikgu Syam. Cikgu Eza lah ya. Okay. Okay. Terima kasih Doktor atas kesempatan dan waktu yang untuk diluangkan bersama kami. Banyak ilmu, banyak motivasi, banyak inspirasi yang kita dapat daripada yang Doktor sampaikan tadi. Semoga apa yang Doktor sampaikan membekas di hati dan dijadikan orang cakap panduan untuk meneruskan dalam bidang pekerjaan maupun dalam kehidupan kita sendiri. Pak kata Doktor, pada akhirnya yang kita jika pelbagai kegagalan datang, pada akhirnya kita yang paling penting adalah kita sayangi diri kita sendiri. Kerana di situlah kunci kepada segala kuncinya Doktor ya. Terima kasih Doktor atas kesempatan dan waktunya. Maaf mengganggu waktu rehat Doktor mungkin. InsyaAllah tidak. Semoga semua ni bermanfaat untuk semua orang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Doktor. wabarakatuh. Semoga Doktor sentiasa sihat. Amin, 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 amin. Semoga dipermudahkan perjalanan ilmu bidang Cikgu kaunseling. Eza, Ustazah Eza, Cikgu Komar dengan Cikgu Ahmad Syamuddin. InsyaAllah sambung continue ke PhD ya, insyaAllah. Saya tunggu. InsyaAllah Doktor. Doakan Doktor. InsyaAllah saya akan membantu.
Insyaallah. InsyaAllah. Terima kasih Terima banyak kasih. dokter. Oke, insyaallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil gambar dulu dokter, boleh dokter? Boleh, Ya, boleh, Bisa insyaallah. boleh ambil gambar? Boleh, boleh. Lupa kita nak ambil gambar kan? Ya, ya. Sementara kita ambil Hisham. gambar. Okay, Hisham mana bu? Hisham. rasanya Hisham tu. Okey, Okay. masalah lain tu. Okay. Semua senyum. 1, 2, 3. Okay. Kita sekali lagi. Sekejap ya. One more. 1, 2, 3. Okey, Hisham buka kejap. Hisham dah buka? Belum. Tak apalah, kita je. Okay, terima kasih doktor. Kasih banyak. Oh, baru nampak Cikgu Baru Syamudin. nampak juga Hisham. Minta Macam maaf dekat laut. doktor, Macam saya dekat ada laut je handle ni. kelas malam. Okay, 1. Kita gambar dulu. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Ustazah Aizah, Cikgu Komar, Cikgu Ahmad Syamudin. Teruskan perjuangan insyaAllah. Terima kasih banyak Amin, dokter. insyaAllah. Assalamualaikum. Selamat malam dokter. Jumpa lagi dokter. Warahmatullahi. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.